Bagi Valentina, 22 tahun, Minsk di Belarus adalah neraka yang hidup. Di bawah bayangan rejim diktator, dia kehilangan ayahnya tanpa menerima satu sen pun pampasan, terpaksa bergelut untuk terus hidup. Dia menjadi gadis ring di gelanggang pertarungan. Dia tersenyum di bawah lampu sorot yang terang, tetapi hatinya kosong. Suatu hari, di sebuah kejohanan pertarungan yang diadakan di Warsaw, Poland, dia bertemu dengan Ahmad Kenta Iskandar, seorang lelaki Malaysia, seolah-olah takdir. Walaupun bertubuh kecil, Kenta mengalahkan lawan berbadan besar, dan buat pertama kalinya hati Valentina berdebar. Dia mendekatinya dengan aktif, dan Kenta yang pada mulanya pemalu tetapi berhati hangat, jatuh cinta dalam tempoh 5 hari yang singkat. Valentina meninggalkan segalanya dan secara nekat menaiki penerbangan ke Malaysia. Namun, permulaan baharu di Malaysia hanya bertahan beberapa hari apabila berita kehamilan yang tidak dijangka menyapa mereka. Apakah pilihan yang akan dibuat oleh Valentina? Dan apakah reaksi ibu bapa Kenta? Kini, mari kita mulakan kisah yang menyentuh hati ini. Langganan saluran Anda, suka, tetapan pemberitahuan, dan keahlian adalah sumber kekuatan yang besar bagi saya. Saya Valentina, 22 tahun. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Minsk, ibu kota Belarus, yang dikenali sebagai Korea Utara Eropa. Musim sejuk di sini boleh mencecah 20 °C, tetapi hati saya lebih dingin dan beku daripada itu. Pada suatu pagi yang dingin di bulan Desember, 8 tahun lalu, saya berumur 14 tahun. Ayah saya bekerja di kilang traktor Minsk, syarikat milik negara terbesar di Belarus. Pagi itu seperti biasa. Ayah memeluk saya erat seperti selalu dan berkata, "Valentina, malam ini kita makan borscht kegemaran kamu. Ayah sudah minta ibu masak." Itulah perbualan terakhir saya dengan ayah. Ketika waktu rehat makan tengah hari di sekolah, guru memanggil saya ke bilik makan, dan di sana berdiri ibu saya dengan wajah pucat. Ibu tidak berkata apa-apa, hanya memeluk saya erat. Pada masa itu, saya tahu sesuatu yang mengerikan telah berlaku. Ayah terlibat dalam kemalangan mengerikan, di mana badannya tersepit di tali sawat penghantar. Rakan-rakan sekerjanya cepat-cepat mematikan mesin, tetapi sudah terlambat. Ibu dan saya berlari ke kilang, tetapi ayah sudah terbaring kaku, ditutupi kain putih. Saya menyelak kain itu, menggoyangkan ayah sambil menangis. "Ayah, bangunlah. Ayah kata kita akan makan borscht hari ini." Tetapi ayah tidak menjawab. Sejak hari itu, hidup saya berubah sepenuhnya. Yang lebih mengerikan adalah selepas itu. Pihak kilang menjalankan siasatan kemalangan, tetapi kesimpulannya adalah kecuaian pekerja. Ini kerana mendedahkan masalah keselamatan di syarikat milik negara di bawah rejim diktator adalah isu politik yang sensitif. Kerajaan tidak mahu kemalangan ini diketahui umum. Pengurus kilang berkata kepada ibu, "Maaf, tetapi ini adalah kesalahan pekerja. Tiada pampasan boleh diberikan. Kalau begitu, bolehkah sedikit bantuan untuk kos pengebumian sahaja?" Itu juga sukar. Ia mustahil mengikut peraturan syarikat. Ibu melutut dan merayu, tetapi sia-sia. "Kami tidak mempunyai wang untuk pengebumian, jadi kami meminjam wang dari saudara mara untuk mengadakan pengebumian ringkas. Dan kami terpaksa diusir dari kuarters pekerja tempat ayah bekerja." Ibu dan saya berpindah ke sebuah pangsapuri lama di pinggir bandar Minsk. Sewanya murah, tetapi pemanasnya tidak berfungsi dengan baik. Ibu mula bekerja sebagai pencuci pinggan di sebuah restoran, dan saya membantu membersihkan bangunan selepas sekolah. Ia adalah kerja yang terlalu berat untuk saya yang baru berusia 16 tahun. Dari pukul 7 petang hingga 11 malam, saya menyental koridor dengan mop berat. Tangan saya merekah dan berdarah. Lutut saya lebam dan pinggang saya sakit. Tetapi jika tidak, kami akan kelaparan. Rakan-rakan, saya pergi menonton wayang atau bersembang di kafe pada hujung minggu, tetapi saya tidak mampu berbuat demikian. Saya sentiasa perlu bekerja. Apabila ditanya di sekolah tentang cita-cita masa depan, rakan-rakan saya mengimpikan menjadi dokter, guru, atau artis, tetapi saya hanya bimbang sama ada saya akan dapat makan sekeping roti esok pagi. Di tanah tanpa harapan ini, saya hanya memikirkan untuk terus hidup. Belarus adalah negara yang diperintah oleh diktator Lukashenko selama hampir 30 tahun.
Orang tidak boleh menyatakan pendapat mereka secara bebas. Mengkritik kerajaan akan menyebabkan mereka dipenjara dan menyertai demonstrasi akan mengakibatkan mereka hilang. Bapa seorang rakan saya hilang selama 6 bulan selepas menyertai demonstrasi anti-kerajaan. Apabila dia kembali, 3 giginya telah tanggal. Saya benci negara ini, tetapi tiada cara untuk keluar. Pasport Belarus tidak membenarkan perjalanan tanpa visa ke kebanyakan negara. Saya hidup terperangkap seperti burung dalam sangkar di tanah yang dingin ini. Suatu hari, satu titik perubahan kecil datang dalam hidup saya. Pak Cik Vladimir, adik ayah, datang melawat kami. Pak Cik saya adalah bekas peninju amatur semasa mudanya dan kini bekerja sebagai penganjur acara pertarungan. Apabila Pak Cik melihat saya, matanya bersinar. Valentina, kamu dah besar panjang begini. Berapa tinggi kamu? 75 cm. Pak Cik, kamu ada rupa yang bagus dan badan yang cantik. Valentina, ada fikirkan untuk menjadi gadis ring? Gadis ring? Ya, ia adalah kerja memegang papan bulat dan berjalan di atas gelanggang semasa perlawanan pertarungan. Kamu memakai pakaian cantik dan berdiri di hadapan orang ramai. Gajinya pun lumayan. Kamu boleh dapat 100 rubel untuk satu perlawanan. 100 rubel adalah sama dengan wang yang saya dapat bekerja membersihkan selama seminggu. Saya mengangguk tanpa teragak-agak. Saya akan lakukannya, Pak Cik. Maka, pada usia 20 tahun, saya menjadi gadis ring. Saya ingat kali pertama saya naik ke gelanggang. Beratus-ratus penonton memandang saya dan para petarung tersenyum melihat saya. Lampu sorot yang terang menyinari saya dan orang ramai bertepuk tangan. Hanya pada saat itu, saya berasa seperti manusia istimewa. Tetapi apabila lampu padam dan saya pulang ke rumah, realiti menanti, kehidupan harian yang masih dingin dan lapar. Mata saya sentiasa menunjukkan kesedihan yang mendalam. Walaupun saya tersenyum secantik manapun di gelanggang, ais di hati saya tidak mencair. Masa berlalu, saya kini berusia 22 tahun dan agak dikenali sebagai gadis ring. Berkat ketinggian 170 cm, rambut pirang, dan mata biru saya mula mengambil bahagian dalam perlawanan besar di negara-negara jiran seperti Rusia, Poland, dan Ukraine. Selain Belarus, saya juga bergabung dengan sebuah agensi dan kadang-kadang bekerja sebagai model iklan, dan kehidupan saya mula bertambah baik sedikit demi sedikit. Namun, lubang di hati saya tetap ada. Angin dingin bertiup di dada saya seperti musim sejuk di Belarus. Setiap malam sebelum tidur, saya berfikir, saya akan lakukan apa sahaja jika saya boleh keluar dari tanah seperti neraka ini. Apa yang saya perlukan adalah peluang, dan peluang itu tidak lama kemudian tiba. Pada awal Mei, Warsaw, Poland adalah perhentian terakhir lawatan Eropah saya. Saya telah mengelilingi Moskow di Rusia, Kiev di Ukraine, dan Warsaw di Poland selama sebulan, mengambil bahagian sebagai gadis ring dalam pelbagai kejohanan pertarungan. Apabila lawatan berakhir, saya terpaksa kembali ke Minsk. Memikirkan itu sahaja sudah membuatkan dada saya sakit. Saya dijadwalkan tinggal di Warsaw selama kira-kira seminggu. Saya menyewa bilik di sebuah hotel kecil berhampiran Old Town. Rakan Poland saya, Catalina, yang juga bekerja sebagai gadis ring, tinggal di Warsaw, dan berkat dialah saya dapat menyertai perlawanan di Warsaw kali ini. Catalina adalah seorang wanita berusia 25 tahun dengan personaliti ceria. Kami menjadi rapat setelah bekerja bersama dalam beberapa kejohanan sejak tahun lalu. Valentina, esok petang ada perlawanan hebat. Catalina bertanya kepada saya ketika kami bertemu di lobi hotel. Saya juga mengambil bahagian sebagai gadis ring. Awak nak tengok sekali perlawanan apa? Kejohanan pertarungan amatur antarabangsa. Dengar kata Ivan dari Rusia akan bertarung. Ivan yang terkenal itu. Ivan adalah petarung yang saya kenali. Dia terkenal dengan ketinggian 192 cm dan berat lebih 110 kilo dan keupayaannya untuk mengalahkan lawan di gelanggang. Saya mengangguk, ya, mari kita pergi. Petang esoknya, kami menuju ke arena di pinggir Warsaw. Ia adalah arena tertutup bersaiz sederhana, tetapi sudah penuh sesak dengan orang ramai. Kira-kira 1,000 orang ada di sana.
Berkat Catalina, saya dapat duduk di kerusi tepi gelanggang. Ketika saya melihat program perlawanan, satu nama menarik perhatian saya. Ahmad Kenta Iskandar, Malaysia, 26 tahun, samsam 78 cm, 82 kg. Dalam gambar, dia mempunyai mata yang tajam, tetapi badannya tidak kelihatan terlalu besar. Saya bertanya kepada Catalina, petarung Malaysia ini lawan Ivan ke? Ya, gila kan? Perbezaan berat badan hampir 30 gram. Saya rasa Ivan akan menamatkannya dalam satu pusingan. Saya pun rasa begitu. Ada pepatah mengatakan walaupun sebesar biji sawi, ia tetap pedas. Tetapi orang Asia semuanya kecil, bukan? Saya tidak pernah melihat petarung Asia dalam perlawanan di Rusia atau Belarus sebelum ini. Jadi, jujur saya tidak menaruh harapan yang tinggi. Akhirnya, tiba masanya untuk acara utama. Pengacara gelanggang mengambil mikrofon dan berteriak, "Ladies, gentlemen, kita mulakan acara utama." Pertama, Ivan masuk. Tubuh besar, otot-otot berketul-ketul, seperti beruang. Penonton bersorak mengejek, tetapi Ivan tidak peduli, naik ke gelanggang dan mengangkat penumbuknya. Dan pencabar dari Malaysia, Ahmad Kenta Iskandar. Lagu masuk berkumandang, dan seorang lelaki berjalan dari hujung koridor. Dengan seluar pendek hitam dan sarung tangan merah, dia berjalan tenang menuju gelanggang. Tiada tanda ketegangan di wajahnya. Sebaliknya, matanya tenang dan fokus. Melihat kedua-dua petarung di gelanggang, perbezaan saiz badan lebih jelas, seperti orang dewasa dan remaja. Saya berbisik kepada rakan saya, petarung Malaysia itu boleh bertahan satu pusingan ke? Entahlah, saya rasa satu tumbukan pun dah boleh buat dia terpelanting. Pengadil memanggil kedua-dua petarung ke tengah gelanggang. Dia menjelaskan peraturan dan meminta mereka menyentuh sarung tangan. Ivan memandang rendah Kenta dengan wajah yakin. Tetapi Kenta sama sekali tidak gentar memandang tepat ke mata Ivan. Ada sesuatu yang berbeza di matanya. Sejenis api yang tidak pernah saya lihat pada lelaki Belarus. Gong fight berbunyi. Ivan melibas tangan beratnya. Tetapi Kenta, seolah-olah sudah menjangkanya, merendahkan badannya dengan pantas dan mengelak. Kemudian, dalam sekelip mata, dia melepaskan tendangan rendah ke paha Ivan, bunyi pam. Sahaja sudah cukup untuk membuatkan tulang bergegar. Sorakan penonton meletus. Ivan mengkerutkan wajahnya, tetapi segera menyerang kembali dengan wajah marah. Kenta mengelak lagi dan lagi. Ia seperti tarian. Saya menahan nafas, memerhatikan perlawanan. Tiada gerakan yang sia-sia dalam tindakannya. Setiap pergerakan adalah tepat dan pantas. Kenta sama sekali tidak gentar walaupun berhadapan dengan lawan yang jauh lebih besar daripadanya. Malah, dia menguasai Ivan. Pusingan pertama berakhir. Ivan kembali ke sudutnya, tercungap-cungap manakala Kenta masih tenang. Saya berkata kepada rakan saya, Catalina, petarung Malaysia itu memang hebat. Ya, saya pun terkejut. Dia kecil, tetapi tekniknya luar biasa. Pusingan kedua bermula. Ivan lebih agresif, tetapi Kenta bertindak balas dengan tenang. Dan setelah kira-kira 1 minit 30 saat yang menentukan tiba, Kenta menangkis tendangan rendah Ivan dan segera merapatkan jarak. Kemudian, dia melancarkan tumbukan lurus yang tepat ke dagu Ivan. Dum! Tubuh besar Ivan tumbang ke lantai gelanggang. Pengadil berlari dan mula mengira. 1, 2, 3, 4, 5. Ivan cuba bangun, tetapi arena dipenuhi dengan sorakan. Orang ramai berdiri dan bertepuk tangan. Saya juga berdiri secara tidak sengaja dan bertepuk tangan. Seluruh badan saya meremang. Kenta berdiri di tengah gelanggang, tunduk hormat dengan tenang. Tiada upacara yang meriah. Dia hanya tunduk hormat dengan senyap dan kembali ke sudutnya. Tindakan itu malah terasa lebih kuat. Sepanjang hidup saya hanya melihat lelaki berbadan besar. Lelaki Belarus dan Rusia kebanyakannya melebihi 185 cm. Saya fikir itulah kekuatan seorang lelaki. Tetapi Kenta, dengan tubuh kecilnya, menjatuhkan gergasi. Pada saat itu, saya sedar. Yang penting bukan saiz, tetapi api yang menyala di dalam hati. Perlawanan berakhir, Catalina memegang lengan saya. Valentina, kenapa? Muka awak nampak pelik. Tak ada apa-apa. Tetapi hati saya sudah bergolak.
Saya baru sahaja menyaksikan sesuatu yang istimewa, dan saya mempunyai firasat bahawa keistimewaan itu akan mengubah hidup saya. Kira-kira sejam selepas perlawanan berakhir, Catalina membawa saya ke tempat jamuan. Ia adalah sebuah pub kecil berhampiran arena. Para petarung dan penganjur berkumpul, minum bir dan bercakap tentang perlawanan. Tempat itu bising. Orang ramai berbincang hangat tentang perlawanan hari ini. Terutamanya tentang kemenangan menakjubkan Ahmad Kenta Iskandar. Petarung Malaysia itu memang hebat. Tekniknya luar biasa. Di mana dia belajar, saya melihat sekeliling pub, dan saya melihat Kenta duduk bersendirian di meja di belakang, minum air. Lelaki yang ganas di gelanggang itu kini duduk dengan tenang seperti orang lain. Jantung saya berdegup kencang. Saya berbisik kepada Catalina, petarung Malaysia itu ada di sana. Ya, dia seorang diri. Nak cuba bercakap dengannya. Saya akan pergi sendiri. Awak tunggu sini. Saya mengumpul keberanian dan mendekatinya. Apabila saya dekat, wajahnya kelihatan lebih jelas. Mata tajam dan pandangan yang dalam. Dia lebih kacak daripada yang saya lihat di gelanggang. Saya menarik nafas dalam-dalam dan menyapanya dengan senyuman. Hai, perlawanan hari ini sangat hebat. Kenta mendongak. Matanya membesar seketika, dan saya melihat telinganya menjadi merah. Dia tersenyum kekok dan berdiri untuk memberi salam. Terima kasih. Tapi, awak kenal saya ke? Saya Valentina. Saya bekerja sebagai gadis ring. Saya menonton perlawanan hari ini dari tepi gelanggang dan ia sangat mengagumkan. Dia menundukkan kepala dengan malu dan menjawab, kata-kata yang baik, saya bernasib baik. Hati saya berdebar-debar tidak keruan dengan daya tarikan yang berbeza-beza itu. Lelaki yang begitu kuat di gelanggang kini malu di hadapan seorang wanita asing. Lelaki Belarus dan Rusia sibuk berlagak dan membanggakan diri di hadapan wanita, tetapi Kenta adalah sebaliknya. Awak seorang diri ke? Boleh saya duduk bersama? Dia teragak-agak seketika kemudian mengangguk. Ya, silakan. Saya duduk bertentangan dengannya dan mula bercakap. Pada mulanya, kami bercakap tentang perlawanan. Lawan hari ini sangat besar, kan? Awak tak takut ke? Pada mulanya agak tertekan. Tapi bila dah naik gelanggang, saiz tak penting. Teknik dan kekuatan mental lebih penting. Dengar, kata awak dari Malaysia. Kenapa awak datang sampai sini? Saya petarung amatur. Saya dalam jelajah Eropah untuk mendapatkan pengalaman, jadi saya melawat beberapa negara. Kami duduk dan berbual seketika. Kenta kurang bercakap, tetapi saya dapat merasakan keikhlasannya. Saya mengetahui bahawa dia adalah petarung amatur dari Malaysia. Dia adalah bekas pasukan khas tentera dan dia akan pulang ke Malaysia pada hari Ahad minggu itu. Awak akan pulang ke Malaysia? Bila? Hari Ahad minggu ini. Tinggal 6 hari lagi. Ya. Dada saya berdebar. Hanya 6 hari, saya tidak mahu melepaskan peluang ini. Kerana saya rasa saya akan menyesal seumur hidup. Saya memutuskan untuk lebih aktif. Kalau begitu, kalau awak tidak ada janji esok petang, mahukah awak makan malam dengan saya? Saya tahu sebuah restoran yang sedap di Old Town Warsaw. Kenta menunjukkan ekspresi bingung. Jelas kali ini kali pertama seorang wanita asing mendekatinya dengan begitu aktif. Dia berfikir sejenak kemudian bertanya dengan berhati-hati, kenapa awak menjemput saya? Saya menjawab dengan jujur, kerana awak menarik. Perlawanan hari ini pun hebat, dan sekarang berbual dengan awak pun menyenangkan. Jadi, saya mahu mengenali awak lebih jauh. Melihat pandangan mata saya yang serius, Kenta tersenyum kecil dan berkata, baiklah, esok kita jumpa. Malam itu, saya tidak dapat tidur walaupun sudah kembali ke bilik hotel. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasakan perasaan debaran yang begitu kuat terhadap seorang lelaki bukan kulit putih. Tidak, lebih tepat lagi, ini adalah kali pertama saya berdebar-debar dengan sepenuh hati terhadap sesiapa pun. Keesokan harinya, saya mula bersiap dari pagi. Saya memakai gaun hitam kegemaran saya dan menyisir rambut dengan teliti. Saya juga memakai solek lebih daripada biasa. Pukul 6 petang, saya menuju ke tempat yang dijanjikan, dataran Old Town. Warsaw pada awal Mei masih sejuk, tetapi bau musim bunga sudah mula terasa. Dataran dipenuhi pelancong, dan penghibur jalanan memainkan muzik. Kenta tiba
10 menit lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Dia memakai kemeja putih bersih dan seluar jeans hitam. Pakaiannya biasa, tetapi entah bagaimana dia kelihatan kacak. Cik Valentina, awak sangat cantik. Pujiannya membuatkan wajah saya merah. Terima kasih. Jom, kami berjalan ke restoran yang saya tempah. Melalui lorong-lorong sempit Old Town, kami tiba di sebuah restoran tradisional Poland yang kecil. Ia adalah restoran dengan suasana nyaman, diterangi lilin. Kami duduk di meja dan berbual sambil melihat menu. Saya memesan pierogi, dan Kenta memilih bigos. Sementara menunggu makanan, kami mula mengenali satu sama lain sedikit demi sedikit. Tetapi pada mulanya, suasana agak kekok. Saya dapat merasakan bahawa Kenta cuba menjaga jarak, seolah-olah dia curiga kerana saya terlalu aktif mendekatinya. Kewaspadaan dapat dibaca di matanya. Untuk membuka hatinya, saya memulakan cerita saya terlebih dahulu. Sebenarnya, saya berasal dari Belarus. Sekarang saya bekerja di Poland, tetapi Belarus? Saya dengar keadaan di sana tidak begitu baik. Ya, ia tempat yang sangat sukar. Di bawah rejim diktator, orang tidak boleh hidup bebas. Saya menceritakan kepadanya tentang kehilangan ayah, diusir tanpa menerima satu sen pun pampasan, dan bagaimana saya bergelut untuk hidup bersama ibu. Dan saya juga mendedahkan sebab saya menjadi gadis ring dan impian saya untuk meninggalkan Belarus suatu hari nanti. Pandangan mata Kenta beransur lembut. Dia juga mula menceritakan kisahnya. Bagi saya pun bukan mudah. Kehidupan dalam pasukan khas tentera memang sangat susah. Tapi itulah yang menjadikan saya kuat. Saya mula bertarung kerana saya sesat, dan itu menjadi makna hidup saya. Kami mengesahkan kesendirian dan luka masing-masing. Makanan tiba, dan kami terus berbual sambil makan. Seiring waktu, kewaspadaan Kenta hilang, dan keikhlasannya mula terasa. Apabila makan selesai, Kenta berkata, "Cik Valentina, sejujurnya, pada mulanya saya fikir, awak ada niat lain dengan saya. Niat apa? Entahlah. Mungkin awak mengejar wang, atau mungkin ada tujuan lain. Awak terlalu aktif mendekati saya, jadi saya curiga." Saya ketawa dan menjawab, "Saya faham. Tapi saya hanya suka awak. Cara awak bertarung di gelanggang, dan cara awak malu sekarang, semuanya." Kenta memegang tangan saya. "Maaf. Saya curiga. Sekarang saya tahu awak serius." Hari itu, kami keluar dari restoran dan berjalan-jalan di Old Town. Angin malam dingin, tetapi saya sama sekali tidak kesejukan. Kerana Kenta memegang tangan saya, kami duduk di bangku di dataran istana dan memandang bintang. Dan malam itu, saya yakin, lelaki ini akan mengubah hidup saya. Selepas makan malam, kami dengan berat hati menuju ke bar hotel tempat saya menginap. Bar di tingkat 1 hotel itu tenang, dengan muzik jazz berkumandang lembut, pelanggan tidak ramai. Kami duduk di meja di hujung dan masing-masing memesan wine. "Cik Valentina, kehidupan macam mana yang awak nak lalui selepas ini?" Kenta bertanya. Saya memutar gelas wine saya sedikit sambil berfikir. Saya mahu meninggalkan Belarus. Saya mahu hidup di negara bebas. Dan saya mahu berjaya dengan usaha saya sendiri. Bukan sebagai gadis ring, tetapi sebagai model sebenar. Nampak sangat mungkin, badan pun cantik, tinggi pun tinggi. Tapi dengan pasport Belarus, susah nak pergi mana-mana. Visa pun susah nak dapat. Kenta mengangguk. Kalau begitu, bagaimana dengan Malaysia? Saya terkejut dengan soalan itu. Malaysia? Saya tak pernah terfikir. Malaysia juga negara yang bagus, bebas dan banyak peluang. Ramai model asing juga aktif di sana. Hati saya berdebar mendengar kata-katanya. Adakah ini bermakna dia mahu membawa saya ke Malaysia? Tetapi, saya memutuskan untuk tidak terlalu tergesa-gesa. Saya tidak begitu tahu budaya Malaysia, tetapi kedengarannya menarik. Kami berbual hingga larut malam. Kenta menceritakan banyak perkara tentang Malaysia. Matanya penuh keyakinan ketika dia bercakap tentang budaya makanan Malaysia dan rakyatnya. Rakyat Malaysia berhati mulia. Mereka sangat menghargai keluarga. Awak juga menghargai keluarga. Sudah tentu, bagi saya, keluarga adalah segalanya. Mendengar kata-kata itu, saya merasakan Kenta lebih menarik. Kerana lelaki Belarus, biasanya, mengutamakan diri sendiri daripada keluarga.
Apabila lewat tengah malam, pelanggan di bar mula pulang seorang demi seorang. Sudah tiba masanya untuk kami juga beredar. Kenta berkata, nampaknya sudah tiba masanya untuk saya pulang ke penginapan. Saya berasa takut tiba-tiba mendengar kata-katanya. Saya rasa jika saya membiarkannya pergi begitu sahaja, saya tidak akan bertemu dengannya lagi. Saya mengumpul keberanian dan berkata, tolong temani saya sebentar lagi. Mari kita pergi ke lobi dan berbual sedikit lagi. Kenta teragak-agak, tetapi akhirnya mengangguk. Kami keluar dari bar dan duduk di sofa di lobi hotel. Lobi sunyi sepi, hanya seorang kaki tangan di kaunter hadapan yang duduk dengan tenang. Kami duduk bersebelahan di sofa dan berbual lagi. Namun kali ini, lebih banyak diam daripada kata-kata. Kami saling memandang. Kenta membuka mulut terlebih dahulu. Cik Valentina. Sejujurnya, saya takut. Takut apa? Takut tertarik kepada seseorang secepat ini. Saya sebenarnya seorang yang berhati-hati. Jenis yang merancang segalanya sebelum bertindak. Tetapi selepas bertemu awak, saya rasa goyah. Saya menjawab dengan jujur. Saya pun takut, tapi saya tidak mau melepaskan saat ini. Bertemu dengan awak seperti takdir. Kami tidak memerlukan kata-kata lagi. Kenta memegang tangan saya, dan saya memandang matanya. Dan kami secara semula jadi menyatukan bibir. Nak pergi ke bilik saya? Kenta teragak-agak seketika mendengar kata-kata saya, kemudian mengangguk. Kami menaiki lift ke tingkat 3. Bilik saya kecil tetapi bersih. Sebaik sahaja kami menutup pintu, kami berpelukan lagi. Malam itu, kami berkongsi kehangatan badan masing-masing dan menikmati masa seperti mimpi. Pelukan Kenta hangat, dan saya merasakan ketenangan sebenar buat pertama kalinya. Namun, apabila saya bangun keesokan harinya, Kenta sudah berpakaian. Wajahnya kelihatan rumit. Cik Valentina, nampaknya saya perlu pulang ke penginapan. Dada, saya berdebar. Adakah ini berakhir? Adakah ia hanya akan berakhir dengan satu malam? Saya melompat dari katil dan memegang lengannya. Jangan pergi, kita seronok semalam kan? Kenta mengeluh dan memandang keluar tingkap. Cik Valentina, saya perlu berfikir secara realistik. Saya perlu pulang ke Malaysia 5 hari lagi, dan awak perlu bekerja di sini kan? Kita tak boleh bersama. Kata-katanya menusuk dada saya, tetapi saya tidak akan berundur. Kerana saya tidak pernah hidup dengan menyerah. Kenta, dengar cerita saya. Saya duduk di tepi katil dan berkata dengan serius. Saya telah menjalani hidup seperti neraka sejak kecil. Ketika saya kehilangan ayah, ketika saya tidak mendapat 1 sen pun pampasan, ketika saya membersihkan bangunan sehingga larut malam, saya tidak pernah sekalipun hilang harapan. Kerana saya bertahan begitu, saya menjadi saya sekarang. Tetapi sekarang, setelah saya bertemu awak suruh saya menyerah? Itu tidak boleh. Kenta memandang saya. Tapi kita menghadapi kesukaran realistik. Jarak pun jauh. Tolong, berikan saya peluang, walaupun hanya selagi awak berada di Poland, 5 hari sahaja. Mari kita lihat sama ada kita benar-benar akan bersama selama 5 hari itu, dan kita boleh putuskan selepas 5 hari itu, kan? Kenta teragak-agak dengan pengakuan saya yang yakin dan berani. Dia berfikir sejenak kemudian tersenyum kecil dan berkata, baiklah, tinggal 5 hari lagi hingga hari Ahad kan? Mari kita berkenalan dengan serius selama 5 hari itu. Tapi berjanji, kita akan jujur antara satu sama lain. Saya memeluknya erat. Saya janji. Terima kasih banyak-banyak. Ia adalah saat bermulanya hari paling penting dalam hidup saya. Petang itu, saya berjalan-jalan di Old Town Warsaw bersama Kenta. Angin musim bunga match bertiup lembut, dan merpati berkumpul di dataran. Kenta memegang tangan saya, dan saya suka kehangatan itu. Kami duduk di bangku di dataran istana dan makan ais krim. Kenta memilih perisa vanila, dan saya memilih coklat. Seperti pasangan kekasih biasa, Valentina, apa yang awak nak buat kalau pergi Malaysia? Entahlah, saya nak jadi model, dan saya nak belajar budaya Malaysia. Saya juga perlu belajar bahasa Malaysia, kan? Bahasa Malaysia? Tata bahasanya kompleks tahu. Tak apa, saya yakin dengan semangat saya sekarang. Kenta ketawa. Kewaspadaan di ketawaannya sudah hilang. Keesokan harinya, kami berjalan di tepi sungai Vistula. Di tepi sungai, ada orang berjoging dan orang berbasikal.
Kenta kelihatan kasar, tetapi dia seorang lelaki yang peka. Apabila saya kesejukan, dia diam-diam menanggalkan jaketnya dan meletakkannya di bahu saya. Apabila tali kasut saya terlerai, dia berlutut dan mengikatkannya. Kenta memang berbeza daripada lelaki lain. Apa yang berbeza? Awak kurang cakap, tapi awak tunjuk dengan tindakan, kan? Lelaki Belarus ni banyak cakap, tapi tiada tindakan. Janji pun jarang tunaikan. Kenta tersenyum malu. Saya memang tak banyak cakap. Masa dalam pasukan khas tentera pun begitu. Jadi, lebih mudah untuk saya tunjuk dengan tindakan. Itu bagus, kerana saya rasa keikhlasan awak. Pada hari ketiga, kami pergi ke Zoo Warsaw. Sudah lama saya tidak pergi ke zoo. Kali terakhir adalah semasa kecil bersama ayah. Saya ketawa terbahak-bahak melihat panda dan kami juga mengambil gambar bersama Kenta di hadapan penguin. Kenta tidak suka bergambar, tetapi apabila saya merayu, dia berdiri di hadapan kamera dengan ekspresi tak boleh buat apa-apa. Nanti kalau dah pergi Malaysia, saya akan tengok gambar ni dan ingat hari ni. Kenta bertanya mendengar kata-kata saya. Awak betul-betul nak pergi Malaysia ke? Saya menjawab dengan nakal, yalah. Kalau ada orang yang nak bawa saya. Kenta ketawa. Dan dia menggenggam tangan saya erat. Pada petang hari keempat, kami makan malam di sebuah restoran kecil di tepi Sungai Vistula. Kami duduk di meja yang diterangi lilin, minum wine dan berbual. Kenta berkata dengan ekspresi serius, Valentina, saya akan cerita kenapa saya mula bertarung. Ceritalah. Selepas saya keluar dari pasukan khas tentera, saya merayau-rayau. Saya tak tahu nak buat apa. Dalam keadaan itu, saya secara tidak sengaja masuk ke gym di kawasan kejiranan. Dan saya mula menumbuk beg pasir. Hari itu, saya menumbuk beg pasir selama 2 jam tanpa henti. Peluh mengalir seperti hujan. Dan penumbuk saya sakit. Tetapi hati saya tenang. Pada masa itu, saya sedar. Inilah yang perlu saya lakukan. Saya mengangguk sambil mendengar ceritanya. Saya pun sama. Saya jadi gadis ring sebab duit, tapi di gelanggang saya rasa sesuatu berubah. Saya rasa macam jadi istimewa. Awak memang istimewa, Valentina. Sungguh. Malam itu, kami berkongsi kehangatan badan masing-masing lagi dan menghabiskan malam itu. Kali ini, kami merasakan satu sama lain lebih mendalam daripada malam pertama. Pada pagi hari kelima, Kenta berkata, Valentina, mahukah awak menjalinkan hubungan serius dengan saya? Sebaik sahaja mendengar kata-kata itu, air mata saya mengalir. Kerana itulah kata-kata yang saya mahu dengar sepanjang hidup saya. Ya, saya mahu. Saya sangat gembira. Hari itu, kami secara rasmi menjadi kekasih. Namun, ada masalah. Kenta perlu pulang ke Malaysia esok dan saya perlu kembali ke Belarus. Semasa makan tengah hari, kami berbual serius. Macam mana ni? Kita jauh sangat, kan? Kenta berfikir sejenak mendengar kata-kata saya, kemudian berkata, Datanglah ke Malaysia. Hah? Datanglah ke Malaysia dan jadi model. Agensi model di Malaysia mencari ramai model asing. Awak tinggi dan berwajah cantik, jadi saya rasa ia sangat mungkin. Dan kita akan bersama. Saya teragak-agak, kerana saya tahu dengan pasport Belarus, saya hanya boleh tinggal di Malaysia selama 30 hari. Tetapi melihat pandangan mata Kenta yang ikhlas, saya membuat keputusan. Baiklah, saya akan datang. Tapi masalah visa. Datanglah dulu. Jika awak dapat agensi dalam 30 hari, awak boleh dapat visa kerja. Saya akan bantu. Saya segera mengeluarkan telefon bimbit saya dan menelpon pengurus agensi saya di Belarus. Hello, saya Valentina. Saya nak batalkan kontrak. Apa? Kenapa? Bulan depan ada perlawanan besar, kan? Maaf, ada hal pribadi. Saya tidak boleh bekerja mulai bulan depan. Pengurus itu marah, seolah-olah saya gila, tetapi saya tidak peduli. Dan malam itu, saya menempah tiket penerbangan ke Malaysia. Tiket itu untuk berlepas seminggu lagi. Awak betul-betul datang ke? Kenta bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Ya, betul. Saya percaya awak. Ia adalah pilihan yang nekat, tetapi saya tidak menyesal. Kerana buat pertama kalinya dalam hidup saya mahu mempertaruhkan segalanya demi orang yang saya cintai dengan sepenuh hati. Selepas Kenta bertolak ke Malaysia, saya tinggal di Warsaw selama seminggu untuk membuat persiapan perjalanan.
Catalina terkejut dengan keputusan saya tetapi menyokong saya. Valentina, awak memang hebat. Mengikut orang yang dicintai ke negara lain, macam dalam filem. Tapi awak takkan menyesal, kan? Selalu hubungi saya tahu. Dan kalau ada apa-apa, awak boleh sentiasa kembali. Saya hanya mengemas beg yang ringkas. Beberapa pasang pakaian, kosmetik, dan satu gambar ayah. Lagipun, saya bercadang untuk memulakan hidup baru di Malaysia. Pada malam sebelum berlepas, saya menelefon ibu di Belarus. Mama, saya nak pergi Malaysia. Malaysia? Kenapa? Nak kerja model di sana ke? Ada peluang ke? Saya tidak menceritakan tentang Kenta. Saya fikir ibu akan risau. Valentina, hati-hati tahu. Negara asing. Ya, Mama jangan risau. Saya akan berjaya. Keesokan harinya, saya menuju ke lapangan terbang Warsaw. Catalina datang menghantar saya. Kami berpelukan di hadapan pintu gerbang lapangan terbang. Valentina, awak mesti bahagia tahu. Ya, terima kasih, Catalina. Awak pun jaga diri. Penerbangan berlepas mengikut jadual. Saya melihat Warsaw semakin mengecil di luar tingkap. Hati saya berdebar-debar. Separuh berdebar, separuh takut. Penerbangan 11 jam bermula. Saya membuka buku perbualan asas bahasa Malaysia di dalam pesawat. Ia adalah buku yang dibeli oleh Kenta sebelum ini. Apa khabar? Nama saya Valentina. Terima kasih, sedap. Saya berlatih sambil menyebut dengan sebutan yang janggal. Penumpang di sebelah saya memandang saya dengan heran, tetapi saya tidak peduli. Selepas 11 jam, pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Saya melihat pemandangan Malaysia di luar tingkap. Landasan yang bersih dan bangunan lapangan terbang moden. Saya turun dari pesawat dengan hati yang gemetar. Apabila melalui pemeriksaan imigresen, pegawai bertanya, "Tujuan lawatan, pelancongan, berapa lama awak bercadang untuk tinggal?" 30 hari. Pegawai itu mengecop pasport saya. Saya menghela nafas lega. Apabila saya keluar selepas mengambil bagasi, Kenta berdiri memegang sejambak bunga. Saya berlari dan memeluknya. "Awak dah sampai?" "Ya." "Selamat datang. Awak mesti penat, kan?" "Tidak apa. Melihat awak, semua kepenatan saya hilang." Kenta membawa saya ke dalam kereta dan kami menuju ke Kuala Lumpur. Pemandangan Malaysia yang kelihatan di luar tingkap kereta sangat menakjubkan. Jalan raya yang bersih, bangunan pencakar langit yang tinggi, dan orang ramai yang bergerak pantas sangat berbeza dengan Belarus atau Poland. "Wah, Malaysia memang cantik." Kenta tersenyum dan menjawab, "Kan? Rakyat Malaysia sangat mementingkan kebersihan. Jalan raya pun bersih, pengangkutan awam pun bersih. Bangunan-bangunan pun nampak semua baru, kan? Malaysia mempunyai kadar pembangunan yang pantas. Sentiasa mencipta benda baru." Kami menuju ke rumah ibu bapa Kenta. Ia adalah kawasan perumahan yang tenang di pinggir bandar Kuala Lumpur. Saya berdebar-debar, tangan saya berpeluh, di negara asing dan bertemu ibu bapa teman lelaki buat kali pertama. Lagipun, saya hampir tidak boleh berbahasa Malaysia. Jangan risau, ibu bapa saya orang baik, tapi saya masih menggigil. Kereta berhenti di hadapan rumah. Kenta memegang tangan saya dan membuka pintu. Sepasang suami istri pertengahan umur keluar dari dalam. Ibu kelihatan sopan dan ayah kelihatan tenang. "Makcik, Pakcik, saya ada seseorang yang ingin diperkenalkan. Ini teman wanita saya, Valentina." Saya memberi salam dengan suara bergetar dalam bahasa Malaysia yang tidak lancar. "Apa khabar? Saya Valentina." Ibu menunjukkan ekspresi terkejut seketika. Mungkin dia bingung kerana anaknya tiba-tiba membawa pulang teman wanita asing. Tetapi dia segera tersenyum hangat dan memegang tangan saya. "Alahai, cantiknya. Selamat datang. Susah, kan datang dari jauh?" Saya menghela nafas lega dengan sambutan hangat ibu. Ayah juga tersenyum dan berkata, "Kenta dah dapat kawan baik. Jom, makanan dah siap." Saya masuk ke dalam rumah. Ia adalah rumah yang bersih dan selesa. Ruang tamu mempunyai pemanas lantai yang hangat dan bau masakan yang lazat datang dari dapur. Makan malam yang disediakan oleh ibu sangat mewah. Nasi lemak, laksa, rendang, pelbagai kari, dan lauk pauk. Ia adalah makanan Malaysia pertama yang saya cuba, dan ia sangat lazat.
Sedap. Ibu bertanya. Ya, sangat sedap. Terima kasih. Semasa makan, ibu bapa bertanya pelbagai soalan kepada saya. Kenta menjadi jurubahasa, dari mana saya datang, bagaimana saya bertemu Kenta, apa rancangan saya di Malaysia. Saya menjawab sejujur mungkin. Apabila makan selesai, ibu berkata, Valentina, awak nak bermalam di sini ke? Saya teragak-agak. Kenta menjawab bagi pihak saya, tidak. Dia akan bermalam di studio satu bilik saya. Ayah membulatkan matanya, tetapi ibu menahannya. Hal orang muda, kita tak payah campur. Hati-hati ya. Malam itu, saya bermalam di studio satu bilik kecil Kenta. Walaupun sempit, saya gembira dapat bersama. Ini barulah permulaan sebenar, kan? Kenta mengangguk mendengar kata-kata saya. Ya, ini barulah permulaan sebenar. Saya rasa ia akan sukar. Tapi mari kita berusaha bersama. Ia adalah saat bermulanya kehidupan baru saya di Malaysia. 3 hari berlalu sejak saya datang ke Malaysia. Saya tidak mahu terlalu bergantung kepada Kenta, kerana saya mahu menjadi teman wanita yang berdikari. Jadi, saya segera mula mencari agensi model di Malaysia. Kenta membantu saya. Dia mencari beberapa agensi terkenal di kawasan Bukit Bintang, KLCC di internet. Saya menghantar portfolio melalui email dan keesokan harinya saya mendapat panggilan dari satu agensi. Boleh datang esok pukul 10 pagi. Kami akan buat uji bakat ringkas. Saya menjerit kegembiraan. Kenta juga tersenyum dan memeluk saya. Keesokan harinya, saya bersiap dengan teliti dan menuju ke Bukit Bintang. Agensi itu terletak di tingkat 5, sebuah bangunan mewah. Ia adalah pejabat yang kemas dan canggih. Pengurusnya adalah seorang wanita berusia 40-an. Dia menunjukkan ekspresi berminat apabila melihat ketinggian dan rupa saya. 775 cm. Baguslah. Permintaan untuk model asing memang tinggi. Ada portfolio. Saya menunjukkan gambar yang saya ambil di Poland. Pengurus itu mengangguk sambil berkata, tak teruk. Mari kita buat sesi foto, ujian sekali. Studio kami di tingkat 3. Sesi foto ujian mengambil masa kira-kira sejam. Juru gambar meminta saya pelbagai pose dan saya melakukan yang terbaik kerana saya sudah biasa berdiri di hadapan kamera semasa bekerja sebagai gadis ring. Selepas sesi foto, pengurus itu berkata, bagus. Mari kita buat kontrak eksklusif. Tempo kontrak adalah 1 tahun dan awak akan bekerja terutamanya dalam iklan dan pertunjukan fashion. Baiklah. Saya setuju. Semasa menyediakan kontrak, pengurus itu bertanya, bagaimana dengan visa awak? Sekarang visa pelancong, tetapi saya perlu menukarnya kepada visa kerja. Jangan risau, kami akan bantu semuanya. Permohonan pertukaran visa akan segera diproses. Saya tidak percaya. Begitu mudah pekerjaan saya berjalan lancau. Dalam perjalanan keluar dari agensi, saya menelepon Kenta. Kenta, saya dah dapat kontrak dan saya boleh dapat visa kerja. Tahniah, Valentina. Petang ni kita buat parti sambutan. Saya sangat gembira, seolah-olah saya telah memiliki seluruh dunia. Hanya 4 hari selepas tiba di Malaysia, saya telah menemui pekerjaan dan masalah visa saya akan diselesaikan. Ia adalah saat bermulanya impian Malaysia saya. Seminggu kemudian, saya memulakan sesi penggambaran pertama saya. Ia adalah sesi penggambaran iklan kosmetik. Ia mengambil masa yang lama tetapi saya menikmatinya. Tapak penggambaran di Malaysia adalah sistematik dan profesional. Begitulah, sebulan berlalu. Saya sibuk dengan sesi penggambaran iklan dan menyertai pertunjukan fashion. Saya juga mula belajar bahasa Malaysia sedikit demi sedikit. Kenta masih aktif sebagai petarung amatur sambil menyokong saya. Semuanya sempurna. Saya bahagia. Namun, kira-kira sebulan setengah kemudian, perubahan luar biasa berlaku pada badan saya. Setiap pagi saya mengalami loya yang teruk. Saya muntah di tandas dan muntah lagi. Pening juga berterusan, dan saya menjadi sensitif terhadap bau. Pada mulanya, saya menyangka ia disebabkan keletihan. Kerana sesi penggambaran berturut-turut dan saya agak letih. Tetapi apabila gejala berterusan lebih dari seminggu, saya mula risau. Kenta, saya rasa saya perlu pergi hospital. Mana yang sakit? Saya tak pasti.
Cuma badan saya rasa pelik. Kenta membawa saya ke klinik berdekatan dengan wajah risau. Ia adalah klinik kecil di sebuah pekan. Doktor adalah seorang lelaki pertengahan umur yang peramah. Dia melakukan pemeriksaan ringkas dan ujian. Doktor mengambil sampel darah saya dan juga melakukan ujian air kencing. Setelah menunggu kira-kira 15 menit, doktor tersenyum dan berkata, "Tahniah, awak hamil." Pada saat itu, kepala saya menjadi kosong. Hamil? Saya memandang Kenta yang duduk di sebelah saya. Dia juga kelihatan terkejut. "Kami hamil? Betul ke?" "Ya, pasti. Nampaknya awak sudah hamil kira-kira 8 minggu. Ia adalah anak yang dikandung pada malam itu di Warsaw, malam pertama saya dan Kenta berkongsi cinta. Dalam perjalanan keluar dari klinik, saya tidak berkata apa-apa. Kenta juga berdiam diri. Dalam kereta, suasana senyap yang berat menyelubungi. Apabila tiba di studio satu bilik, saya terduduk di sofa. Air mata hampir mengalir, tetapi saya menahan diri. Macam mana nih? Saya baru saja bermula. Kenta duduk di sebelah saya. Jelas sekali dia juga terkejut, tetapi dia bertanya dengan tenang, "Valentina, cakap jujur, awak nak anak ini ke?" Saya teragak-agak. "Jujur, saya tidak bersedia. Saya masih 22 tahun dan baru sebulan setengah di Malaysia. Pekerjaan model saya baru saja bermula dan sekarang hamil pula, tetapi pada masa yang sama, pemikiran lain juga timbul. Pemikiran untuk melahirkan anak Kenta, pemikiran untuk menjadi keluarga dengan lelaki ini. Saya nak melahirkan anak awak, tapi saya takut awak rasa terbeban. Kita baru bercinta 2 bulan, kan?" Kenta memeluk saya dan berkata dengan tegas, "Valentina, saya belum bersedia sebagai seorang bapa. Sejujurnya, saya juga takut. Tapi ada satu perkara yang pasti. Saya akan bertanggung jawab atas awak dan anak kita dengan nyawa saya sendiri. Saya tidak akan sesekali meninggalkan kamu berdua." Mendengar kata-kata itu, saya mula menangis tersesak-esak. Kerana itulah janji yang tidak pernah saya dengar daripada sesiapa pun. Kenta memeluk saya erat di dadanya dan menepuk belakang saya. Keesokan harinya, Kenta membuat keputusan penting. Dia memutuskan untuk berhenti bertarung. "Valentina, saya akan berhenti bertarung." "Kenapa? Awak suka bertarung kan?" "Saya suka. Tapi sekarang saya dah ada keluarga, kan? Bertarung tak banyak dapat duit. Apatah lagi sebagai petarung amatur. Saya akan buka gym sendiri." "Gym?" "Ya, gym kecil, tempat untuk mengajar kanak-kanak dan orang awam. Saya akan dapatkan pinjaman dari bank dan mula." Air mata saya mengalir. Kenta menyerah impiannya dan memilih keluarga. Inilah yang dinamakan rasa tanggungjawab seorang lelaki Malaysia. Seminggu kemudian, Kenta mendapat pinjaman dari bank dan menyewa sebuah ruang kecil di sebuah pekan yang tenang di pinggir Kuala Lumpur. Di situ, Kenta membuka gym kecil. Saya memberitahu agensi tentang kehamilan saya. Pengurus itu terkejut tetapi memahami. "Valentina, awak boleh kembali bekerja selepas bersalin. Kontrak akan dikekalkan dan kami akan uruskan cuti bersalin awak." Saya berterima kasih. Sistem di Malaysia sangat bagus. Tinggal satu perkara lagi, yaitu memberitahu ibu bapa Kenta. Apabila saya hamil, saya pergi melawat rumah ibu bapa Kenta bersamanya. Saya menggigil ketakutan. Selain hamil tanpa ikatan sah, saya juga menantu asing. Saya fikir mereka akan menyuruh saya mengemas beg dan keluar serta-merta. "Valentina, jangan risau. Ibu bapa, saya akan faham." Kenta berkata sambil memegang tangan saya erat, tetapi saya masih menggigil. Kami tiba di rumah ibu bapa. Di hadapan ibu bapa yang duduk di ruang tamu, Kenta dengan berhati-hati memulakan kata-kata. "Makcik, pakcik, saya ada perkara nak cakap." "Apa dia?" "Valentina hamil." Seketika, suasana sunyi. Wajah ibu kaku dan ayah membulatkan mata terkejut. Saya menundukkan kepala sambil menggigil. "Sejak bila awak tahu?" Ibu bertanya. "Kami tahu 2 minggu lalu." "Berapa minggu awak dah hamil?" 8 minggu. Ibu berfikir sejenak dan memandang ayah. Ayah mengeluh. "Saya bersedia untuk yang terburuk." Pada masa itu, ibu bangun dan mendekati saya. Dan, yang mengejutkan, dia memegang tangan saya dan matanya merah. "Valentina, di negara asing ini, dan tidak bersendirian, betapa banyak kesusahan yang awak lalui.
Jangan risau, kami akan bantu semuanya. Air mata saya mengalir deras mendengar kata-kata itu. Saya fikir saya akan dibuang, tetapi sebaliknya mereka memeluk saya dengan hangat. Ayah juga berkata kepada Kenta, "Kenta, jika itu pilihan awak, kami juga menerima dia sebagai menantu. Bertanggungjawablah dan hiduplah dengan baik." "Ya, ayah. Saya akan berusaha bersungguh-sungguh." "Game awak berjalan lancar ke?" "Ya." Sedikit demi sedikit ahli semakin bertambah. Ibu berkata, "Valentina, susahkan tinggal di studio satu bilik. Datanglah dan tinggal di sini. Ada bilik dan saya akan jaga awak." "Makcik, betul ke?" "Sudah tentu. Awak akan melahirkan cucu saya, kan? Mulai esok, kemas barang awak dan datang." Hari itu, saya berpindah ke rumah keluarga Kenta. Ibu menyediakan bilik besar di tingkat 2 untuk saya dan setiap hari memasak makanan berkhasiat. Budaya bersalin di Malaysia sangat menakjubkan. Mereka melayan ibu hamil seperti seorang ratu. "Valentina, cuba makan nih. Ini sup bagus untuk badan. Ini pula kari ikan, bagus untuk darah. Makanlah kekacang sebagai snack, bagus untuk bayi." Ibu menjaga saya sepanjang hari. Saya terharu dan menangis. Saya juga pergi pemeriksaan hospital secara berkala. Sistem perubatan kehamilan sangat menakjubkan. Insurans boleh digunakan, dan saya menerima perkhidmatan perubatan bertaraf tinggi. Ia adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Belarus. "Cik Valentina, bayi awak sihat. Denyutan jantung pun normal." Saya berasa lega mendengar kata-kata doktor. Apabila hamil 5 bulan, saya dan Kenta mengetahui jantina bayi. Tahniah. Seorang bayi perempuan. "Perempuan, betul ke?" Saya menjerit kegembiraan. Kenta juga tersenyum dan memegang tangan saya erat. "Seorang bayi perempuan. Kalau macam Valentina, mesti cantik sangat." Apabila hamil 8 bulan, saya dan Kenta menghias bilik bayi. Kami menampal kertas dinding berwarna merah jambu dan meletakkan katil kecil. Kenta walaupun kekok, berusaha keras memasang perabot. "Kenta, awak dah fikirkan nama bayi ke?" "Ya." "Bagaimana dengan Sasha? Ia nama Rusia dan mudah disebut dalam bahasa Malaysia, kan? Nama Malaysia pula, Amani." "Ya, saya suka nama itu." "Nama anak perempuan kita ialah Sasha Amani Ahmad Iskandar." Akhirnya, hari bersalin semakin dekat. Apabila sakit bersalin bermula, Kenta dan ibu membawa saya ke hospital. Sakit bersalin berterusan selama 12 jam. Ia sangat sukar, tetapi Kenta sentiasa memegang tangan saya dan menyokong saya. "Valentina, bertahan sikit lagi. Kita akan jumpa anak perempuan kita tak lama lagi." Akhirnya, pada pukul 3.17 petang, saya melahirkan seorang bayi perempuan yang sihat. Tahniah. Bayi perempuan yang sihat. 3.200 gram. Jururawat meletakkan bayi di dada saya. Makhluk kecil yang lembut, air mata mengalir dari mata saya. Sasha kami, Mama ada di sini." Kenta juga menitiskan air mata sambil memandang bayi itu. "Valentina, awak dah buat yang terbaik. Sungguh, saya sayang awak." Selepas seminggu di hospital, saya pulang ke rumah. Ibu setiap hari memasak makanan yang hangat dan mengajar saya satu persatu cara menjaga bayi. "Valentina, di Malaysia, ibu bersalin mesti jaga badan baik-baik. Jangan sentuh air sejuk, rehatlah elok-elok." Saya mengikut kata-kata ibu dengan rasa syukur. Kini Sasha sudah berusia lebih setahun. Game Kenta juga berjalan lancar. Dan saya kadang-kadang bekerja sebagai model sambil menumpukan perhatian kepada penjagaan anak. Rakan-rakan saya di Belarus melihat SNS saya dan cemburu. "Valentina, awak ni dah selamatkan negara ke dalam kehidupan lalu. Macam mana awak dapat suami sebaik itu?" Saya ketawa dan menjawab, "Saya bernasib baik. Tetapi sebab sebenar adalah kerana saya tidak menyerah. Apabila saya pertama kali melihat Kenta di Warsaw, saya mendekatinya secara aktif, mengikutnya ke Malaysia secara nekat, dan apabila saya tahu saya hamil, saya tidak lari. Ada pepatah mengatakan, walaupun sebesar biji sawi, ia tetap pedas. Ya, ia memang pedas. Cinta seorang lelaki Malaysia sungguh hangat dan berani, mampu mencairkan musim sejuk Minsk yang beku. Dan berkat kepedasan itu, saya keluar dari Belarus yang seperti neraka dan bertemu keluarga yang paling hangat di dunia. Sehingga kini, saya kadang-kadang melihat gambar yang diambil di Old Town Warsaw
Saya dan Kenta tersenyum kekok dalam gambar itu. Tetapi saya tahu, kekekokan itu yang membentuk kebahagiaan kami sekarang. Sasha, Mama akan ceritakan kisah ini apabila awak besar nanti. Betapa beraninya Mama memilih Papa, dan betapa benarnya pilihan itu. Mama juga akan ajar awak bahawa kebahagiaan pasti akan datang jika kita tidak menyerah. Semalam Kenta pulang dari game dan berkata kepada saya, Valentina, hujung minggu ni kita pergi Minsk nak. Mak awak mesti rindu Sasha. Saya terkejut. Betul ke? Tak apa ke? Sudah tentu. Sasha pun kena jumpa nenek. Kita pun kena tunjuk majlis kahwin kita kat mak awak. Ah, ya. Kami belum sempat mengadakan majlis perkahwinan kerana ia ditunda akibat bersalin. Kenta, terima kasih. Terima kasih. Banyak-banyak. Saya memeluknya erat. Sudah 2 tahun saya di Malaysia, tetapi saya masih terharu dengan keprihatinan Kenta. Seminggu kemudian, keluarga kami bertolak ke Minsk. Apabila saya menaiki pesawat sambil memeluk Sasha, saya mempunyai perasaan yang baru. Saya teringat 2 tahun lalu, ketika saya menaiki pesawat ini ke Malaysia. Pada masa itu, saya bersendirian dan takut, tetapi kini saya bersama suami dan anak perempuan yang saya cintai. Apabila tiba di lapangan terbang Minsk, ibu sudah menunggu. Ibu yang saya temui selepas 2 tahun kelihatan lebih tua. Tetapi apabila dia melihat Sasha, dia menitiskan air mata dan tersenyum. Valentina, Valentina saya, Mama rindu awak. Kami berpelukan dan menangis seketika di lapangan terbang. Kenta diam-diam memerhatikan kami dari tepi. Rumah ibu masih pangsapuri lama itu. Tetapi kali ini saya dapat membantu ibu, kerana saya dapat memberikan wang perbelanjaan hidup kepada ibu dengan wang yang saya peroleh dari kerja model di Malaysia. Mama, ambillah ni. Ini wang yang saya dapat di Malaysia. Valentina, ini terlalu banyak. Awak patut gunakannya. Tak apa, saya hidup dengan cukup baik. Mama pun hiduplah dengan lebih selesa. Ibu memegang tangan saya erat dan menitiskan air mata. Selama seminggu di Minsk, saya juga bertemu rakan-rakan lama. Rakan-rakan yang bekerja bersama saya semasa zaman gadis ring. Mereka terkejut melihat saya. Valentina, awak memang dah berubah. Nampak bahagia. Ya, saya memang bahagia. Lelaki Malaysia ni memang baik. Terbaik. Memang terbaik. Rakan-rakan berbisik-bisik apabila melihat Kenta. Rupanya lebih kacak dari yang disangka. Badan pun tegap. Valentina dah tangkap ikan besar. Saya ketawa dan memaut lengan Kenta. Ya, saya memang telah menangkap ikan besar. Sehari sebelum meninggalkan Minsk, saya melawat kubur ayah. Kenta dan Sasha juga bersama. Ayah, ini saya, Valentina. Ini suami saya, Kenta. Dan ini cucu ayah, Sasha. Saya meletakkan bunga di kubur dan menangis. Ayah, saya dah bahagia. Sangat bahagia. Ayah selalu doakan, kan, agar saya hidup bahagia. Jangan risau lagi. Kenta memeluk bahu saya dan berkata, Pak Cik, saya akan lindungi Valentina sepanjang hidup saya. Saya janji. Dalam pesawat pulang ke Malaysia, saya melihat keluar tingkap. Matahari terbenam di atas awan. Kenta sedang tidur sambil memeluk Sasha, dan saya melihat mereka sambil berfikir. Apa yang saya fikirkan ketika saya pertama kali melihat Kenta di gelanggang di Warsaw? Walaupun sebesar biji sawi, ia tetap pedas. Dengan badan sekecil itu, boleh bertahan 1 pusingan ke? Tetapi Kenta menjatuhkan gergasi. Dan dia juga mengubah hidup saya sepenuhnya. Saiz tidak penting. Api yang menyala di dalam hati, semangat yang tidak pernah mengalah, dan rasa tanggung jawab untuk melindungi orang yang dicintai. Itulah kekuatan sebenar. Kehidupan saya di Malaysia berterusan. Gim Kenta kini mempunyai puluhan ahli. Saya juga sibuk tetapi bahagia, menguruskan penjagaan anak sambil sesekali bekerja sebagai model. Minggu lepas, saya memohon kerakyatan Malaysia. Saya dengar saya boleh menjadi warga negara Malaysia dalam 5 tahun. Agak sedih untuk melepaskan pasport Belarus saya, tetapi masa depan saya kini di Malaysia. Semalam Sasha pertama kali memanggil Mama. Saya sangat gembira sehingga menangis. Kenta juga ketawa di sebelah dan mengambil video. Valentina, anak kita jenius, kan? Sudah tentu. Kan anak kita? Kami memeluk Sasha dan ketawa seketika. Saat ini terasa seperti mimpi. Dari musim sejuk Minsk yang beku ke musim bunga Kuala Lumpur yang hangat.
Saya yang dulunya bersendirian kini mempunyai keluarga. Walaupun sebesar biji sawi, ia tetap pedas, kata mereka. Ya, ia memang pedas. Tetapi rasa pedas itu telah menyelamatkan hidup saya. Kerana cinta seorang lelaki Malaysia, sungguh hangat sehingga mampu mencairkan musim sejuk Minsk yang dingin. Hari ini juga, saya menunggu Kenta pulang dari gym. Sambil menidurkan Sasha dan menyediakan makan malam, ia adalah hari yang biasa, tetapi kebiasaan ini terasa seperti keajaiban bagi saya. Saya mendengar bunyi pintu dibuka. Assalamualaikum. Suara Kenta kedengaran. Saya ketawa dan berlari ke pintu. Waalaikumsalam. Makan malam dah siap. Terima kasih. Hari ini ada 5 ahli baru mendaftar. Betul ke? Hebat. Kami berjalan sambil berpegangan tangan. Di sofa, Sasha tidur dengan tenang. Inilah hidup saya. Sunyi, tetapi hangat. Biasa, tetapi bahagia setiap hari. Kisah Valentina yang keluar dari musim sejuk Belarus yang dingin dan bertemu musim bunga hangat di Malaysia. Dan kisah ini belum berakhir. Ia akan terus berlanjutan. Kerana kisah keluarga kami, Kenta, Sasha, dan saya, baru sahaja bermula. Rasa pedas cinta sejati, mahukah Anda merasakannya juga? Bagaimana dengan cerita hari ini? Jika Anda suka kisah ini, sila langgan saluran, suka, dan aktifkan pemberitahuan untuk menonton lebih banyak kisah. Tekan butang keahlian dan terima kasih untuk menyampaikan kisah inspirasi kepada lebih ramai orang. Terima kasih kerana menonton.